Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan ulang kaji sedikit tentang apa itu JWIM dan juga kita akan sambung tentang subtopik yang seterusnya, itu 3 keadaan JWIM. Okey. Pada kelas yang lepas kita dah belajar JWIM dalam alam, di mana kita tahu JWIM ialah apa-apa yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, iaitu yang mempunyai isi padu. Contoh JWIM dalam kehidupan kita, kita sendiri manusia, haiwan, buku, batu, meja, udara, maksudnya benda yang boleh ditimbang, kita dapat jisimnya dan kita boleh penuhkan bahan tersebut dalam sesuatu ruang, maka dia adalah JWIM. Contoh bukan JWIM pula adalah bahan yang tak ada jisim dan tak boleh memenuhi ruang, ataupun salah satunya ada tapi salah satu tiada. Contoh cahaya. Cahaya boleh memenuhi ruang tapi tak ada jisim. Guruh. Guruh ada bunyi. Tapi tak ada jisim kan? Kilat pun macam tu juga. Elektrik pun sama, tak ada jisim. Boleh memenuhi ruang, cas-cas elektrik, cuma dia tak ada jisim. Begitu juga dengan haba. Kita boleh basuh haba, tapi kita tak boleh nak ukur berapa jisim haba. Maka itu adalah bukan JWIM. Okay. Seterusnya, kita dah belajar juga tentang sifat fizik JWIM dan juga sifat kimia JWIM. Di mana kita belajar sifat fizik JWIM adalah kualiti yang kita boleh kenal pasti menggunakan 5 deria manusia. Dan kita boleh ukur. Okey. Lepas tu kita boleh tahu jenis bahan yang membentuknya. Contoh sifat fizik JWIM ialah kita boleh kelaskan gula larut dalam air kopi. Jadi sifat fizik bagi gula ialah gula boleh larut. Okey. Cecair berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Contoh, air takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Contoh cecair lain, alkohol, takat didihnya adalah 70 darjah Celsius. Maksudnya boleh diukurlah guna termometer. Maksudnya berlaku perubahan fizikal dan kita boleh ukur. Lepas tu takat lebu ais. Lepas tu kita tahu periuk diperbuat daripada logam. Logam tu pula kita boleh tahu dia adalah konduktor haba. Di mana dia boleh mengalirkan haba. Maksudnya cepat panas lah. Lepas tu pemegang periuk ataupun pemegang kuali selalu diperbuat daripada plastik. Kenapa dibuat daripada plastik? Sebab sifat fiziknya dia adalah penebat haba. Maksud penebat haba dia lambat ataupun tidak lambat mengalirkan haba. Okey, itu adalah berkaitan dengan sifat fizik. Di mana kita boleh ukur dan kita boleh tentukan dengan menggunakan deria dan juga ukur menggunakan alat pengukuran tertentu. Kita pergi pula kepada sifat kimia. Okey, sifat kimia adalah tindak balas kimia yang menyebabkan bahan tu menjadi bahan yang baharu. Jadi bahan yang berbeza. Bila ada tindak balas kimia, bahan tersebut akan menjadi bahan yang berbeza daripada bahan sebelumnya. Maksudnya kita akan jadi bahan barulah. Okey, tak kiralah tindak balas apa-apa pun. Contoh kita tengok sifat kimia. Pengawatan besi. Okey, besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Maksudnya tindak balas besi terhadap air dan udara menyebabkan pengawatan berlaku. Okey, jadi besi berkarat itu adalah bahan yang baharu. Kita tak boleh nak buang karat tu, kita cuma boleh kikis sahaja karat tu. Itu maksudnya. Maksudnya kita tak boleh nak patah balik jadi benda yang sama macam bahan asalnya. Okey. Contoh lain, petrol ialah JWIM yang mudah terbakar. Okey, bila petrol kita bakar, petrol tu habis, hilang. Tak boleh nak jadi petrol balik. Betul tak? Sebab tu dikenali sebagai sifat kimia. Okey, seterusnya. Ini contoh. Contoh dari segi gambaran sifat fizik. Okey, ni sifat fizik JWIM. Air mendidih 1 darjah Celsius. Sifat fizik JWIM. Aiskrim melebur. Sifat kimia JWIM. Kertas dibakar bila kena haba. Maksud ada tindak balas di antara kertas dan juga haba. Seterusnya, yang ni suhu besi panas apabila letakkan air panas sebab dia konduktor haba.
Sifat kimia pula, kunci besi berkarat bila terdedah kepada air dan udara. Okey. Dan seterusnya sifat fizik jirim, air Panadol soluble, ubat Panadol soluble boleh larut dalam air. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, ini pula kita boleh kelaskan bahan mengikut sifat fizik dia. Contoh ketumpatan kita dah belajar dalam bab 1, di mana objek yang kurang tumpat akan timbul, objek lebih tumpat akan tenggelam. Itu pun adalah salah satu sifat fizik jirim di mana kita boleh lihat. Okay, takat lebur, takat didih, takat lebur pula suhu pepejal menjadi cair-cair. Ini kita boleh ukur guna termometer dan boleh lihat perubahan berlaku. Takat didih pula suhu bila cair-cair berubah jadi gas. Kita nampak cair-cair berubah jadi gas dan kita boleh ukur suhunya. Okey. Dan yang seterusnya adalah ketelarutan. Kita boleh nampak bahan tu boleh larut ataupun tak boleh larut. Contoh pasir. Pasir tak boleh larut dalam air. Itu menunjukkan sifat fizik pasir tu sendiri. Memang dia tak boleh larut dalam air. Kita kacau lah macam mana pun, kita kodek macam mana pun, pasir tak boleh nak larut dalam air. Okey, ini adalah pengelasan bahan berdasarkan sifat fizik jirim. Seterusnya kita akan masuk kepada 3 keadaan jirim. Okey. Dalam 3 keadaan jirim, kita kena faham tentang teori kinetik jirim. Apa itu teori kinetik jirim? Bila kita keluarkan, kita tahu bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit. Maksudnya dia sangat halus, sangat seni. Jadi zarah-zarah itu dikenali ataupun disebut sebagai atom. Dan juga zarah di dalam sesuatu bahan akan sentiasa berlanggar di antara satu sama lain dan bergerak ke semua arah. Okey. Apabila tindak balas haba dikenakan pada sesuatu bahan, zarah dalam bahan tersebut akan bergerak lebih laju sebab dibekalkan dengan tenaga haba. Apabila sesuatu bahan disejukkan, maka zarah di dalam bahan tersebut akan bergerak perlahan sebab apabila disejukkan bermaksud dia keluarkan haba, bebaskan haba. Itu adalah teori kinetik jirim. Dia menerangkan bahawa dalam bahan yang jirim, dalam jirim ada zarah yang diskrit, yang sangat halus, yang sentiasa berlanggar di antara satu sama lain dan bergerak ke semua arah. Cuma kita tak nampaklah zarah tu. Kita nampak jirim tu. Okey, ada 3 keadaan jirim. Pepejal, cecair dan gas. Saya tahu kamu dah biasa dengar perkataan-perkataan ni. Okay, kita akan tengok satu persatu. Sebelum tu kita kena bersyukur. Sebab Allah ciptakan air. Air ni adalah sangat unik. Di mana ia adalah satu-satunya bahan yang wujud dalam 3 keadaan. Boleh disejukkan sehingga 0 darjah Celsius dia jadi pepejal. Lepas tu dibeleburkan dia boleh jadi cecair. Dan juga dipanaskan dia boleh jadi gas. Bukan semua jirim kat dunia ni boleh berubah kepada 3 keadaan. Tapi air boleh berubah kepada ketiga-tiga keadaan. Okey. Kita akan belajar 3 keadaan jirim. Okey. Kita tengok sifat jirim dari segi bentuk, jisim, isi padu, kebolehmampatan, ruang antara zarah, susunan zarah dan pergerakan zarah. Kita tengok dulu pepejal. Pepejal mempunyai bentuk yang tetap, jisim yang tetap, isi padu yang tetap, tak boleh dimampatkan. Ruang di antara zarah sangat kecil sebab susunan dia sangat rapat. Dia bergerak tapi gerakan dia cuma bergetar pada kedudukan masing-masing. Itu adalah pepejal. Kita tengok pula kepada cecair. Cecair mengikut bentuk bekas. Kalau kita masukkan dalam botol, bentuk botol lah. Kalau kita masukkan dalam gelas, bentuk gelas lah. Tapi mempunyai jisim yang tetap, isi padu yang tetap. Kalau dah kita tetapkan masuk dalam gelas, bentuknya tetaplah jadi gelas. Ya? Lepas tu sukar dimampatkan. Boleh dimampatkan tapi sukar lah. Ya? Ruang antara zarah sederhana. Susunan dia rapat. Okey.
Bila dia rapat, dia bergerak bebas, menggelongsor dan melanggar antara satu sama lain. Untuk gas pula, bentuk dia mengikut bekas, tiada jisim yang tetap, isi padu dia pun ikut bekas, kebolehmampatannya boleh dimampatkan, ruang antara zarah dia sangat besar. Susunan dia berjauhan antara satu sama lain. Jadi bila dia berjauhan antara satu sama lain, zarah-zarah dalam gas akan bergerak secara rawak dan sentiasa berlanggar di antara satu sama lain. Dia sangat rawak. Okey, kita akan tengok keadaannya dari segi gambarannya. Okey, ini adalah susunan pepejal. Susunan zarah pepejal keadaannya sangat rapat, jadi ruang di antara zarahnya sangat kecil menyebabkan gerakannya cuma bergetar di antara bergetar pada kedudukan asalnya sahaja. Tengok pada keadaan cecair, ada ruang di antara zarah menyebabkan zarah boleh bergerak. Pepejal tadi dia bergetar sahaja. Jadi susunan dia sederhana rapat lah. Tak terlampau rapat. Jadi dia boleh bergerak bebas. Gas sangat bebas zarah dia bergerak. Sebab apa? Sebab susunannya sangat tidak rapat. Menyebabkan dia boleh bergerak bebas. Dan secara rawak, suka hati dia nak bergerak mana pun. Sebab dia ada ruang yang sangat besar. Okey. Terkecil pula. Lepas tu kita tengok. Kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Okey. Apa itu resapan? Resapan adalah proses pergerakan zarah-zarah jirim yang berlaku daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey. Penyebaran bau. Bau adalah zarah-zarah bau yang halus bergerak serawak dalam pelbagai arah, menyebabkan bau wangian boleh tersebar. Bau ni sifatnya apa? Keadaan jirimnya apa? Keadaan jirimnya adalah bergerak serawak, maksudnya keadaan jirimnya adalah dalam bentuk gas. Sebab tu dia lagi mudah tersebar. Kita akan tengok sedikit eksperimen resapan. Okey. Kadar resapan zarah dalam pepejal. Okey, ini gel ataupun agar-agar, kita masukkan kristal kuprum 2 sulfat warna biru. Selepas beberapa hari, semua gel menjadi biru. Menunjukkan kadar resapan dalam pepejal adalah sangat lambat. Kadar resapan dia sangat lambat. Tapi dalam cecair, kita masukkan bahan berwarna ni, kalium permanganat ni, warna purple. Kita masukkan dalam air, dalam masa beberapa jam ataupun tak sampai 1 jam pun, dia boleh terus tersebar keseluruhan air. Jadi kadar resapan dalam cecair adalah lebih cepat berbanding kadar resapan dalam pepejal. Okay. Ini dalam gas pula. Gas pun lagi cepat. Tapi kita tak pernah lah buat eksperimen ni. 2 eksperimen tadi kita boleh buat. Tapi yang ni kita tak boleh nak buat. Sebab gas bromin adalah gas yang agak berbahaya lah. Tapi sebaran dia sangat cepat. Contoh asap. Kita tengok asap tu. Kalau kita letak asap kat bawah, lepas tu kita tutup, kita nampak asap terus bertabur dalam bekas. Okay. Perubahan jirim disebabkan penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey, kita tengok pada cecair dan pepejal lah. Okey, cecair bila disejukkan, maksudnya haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, tenaga kinetik dia berkurang, dia bergerak jadi perlahan, menyebabkan cecair zarah dalam cecair akan menarik di antara satu sama lain. Jadi susunan dia jadi sangat rapat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Itu adalah proses pembekuan. Okey. Bila pepejal dipanaskan, maksudnya zarah pepejal menyerap haba. Bila zarah pepejal menyerap haba, menyebabkan zarah bertambah laju. Tenaga dia bertambah. Tenaga kinetik bertambah, maksudnya dia bergerak lebih laju
susunannya adalah menjauhi antara satu sama lain. Susunan zarah menjauhi antara satu sama lain menyebabkan pertukaran pepejal kepada cecair. Kalau lagi lama dibagi haba, jadi gas. Okey. Proses ni menyebabkan peleburan, pendidihan dan pemejal wapan. Okey. Ini berdasarkan teori kinetik. Teori kinetik adalah teori pergerakan. Bergerak laju, maksudnya teori kinetik bertambah. Bergerak perlahan, teori kinetik berkurang. Okey, ini contoh. Bila kita panaskan pepejal daripada zarah rapat-rapat, zarah dibekalkan tenaga, tenaga dia bergerak laju sikit, dia jadi cecair. Dia bagi lagi haba lagi banyak, dia akan berubah jadi gas. Ya. Okey. Bila kita bebaskan haba pula daripada cecair kepada pepejal, daripada bergerak bebas, zap. Ruang di antara zarahnya semakin rapat. Menyebabkan dia tak boleh nak bergerak bebas. Ya, ini kalau disejukkan. Okey, ini pun contoh yang sama. Okey. Daripada situ kita tahu jirim adalah semua benda yang ada jisim dan boleh memenuhi ruang. Berdasarkan teori kinetik jirim, kita kena tahu jirim terdiri daripada zarah yang seni, yang diskrit. Zarah selalu bergetar, berputar, bergerak secara rawak. Bila suhu bertambah, tenaga kinetik bertambah dan kelajuan juga bertambah. Itu adalah berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, kepentingan teori kinetik jirim ni adalah menjelaskan tentang keadaan tenaga dalam jirim tersebut. Maksudnya tenaga kepada zarah-zarah tersebut. Daripada situ kita boleh dapat susunan zarah. Ya? Dan juga boleh menjelaskan pergerakannya laju ataupun perlahan. Itu pentingnya tentang teori